Saya nak anda baca benda ni. Saya nak anda pergi ambil slide ini. Ini adalah slide nombor 5. Ni slide nombor 5. Anda boleh dapatkan dekat Discord bagi siapa yang tak tahu lagi. Okey. Dekat Discord tu anda tekan notes. Letakkan tanda macam ni. Tanda macam ni. Lepas tu notes. Type notes. Lepas tu klik dia. Bila anda klik, anda akan dibawa masuk kepada satu channel lah. Pembetulan. Anda tak nak trade atas ni untuk long. Okey, bagi siapa yang tak tahu lagi ambil nota ni semua dan basically macam ni wala. Kita trader, bila trade anda berniaga. Apa beza anda berniaga berbanding dengan anda beli? Anda nak beli bila harga murah. Sebab tu kita tunggu dia punya pembetulan. Okey. Hari ni wala ngam-ngam masuk. Kita baru start topik 1. Saya akan nota-nota ni tolong baca. Okey, tolong baca. Okey. Kita direct masuk kepada Elliott punya teori. Teori Elliott-Wave diasaskan oleh Ralph Nelson Elliott yang melihat kepada pergerakan berdasarkan prinsip gelombang. Now, maksudnya wave itulah. Wave tu. Secara asasnya, fahamkan benda ni. Struktur dalam pasaran adalah ini sahaja. Menurut teori Elliott. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 dan 3. Ataupun 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau kita katakan ini nak ke atas. Kalau kita katakan dia nak ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu pembetulan. 1, 2 dan 3. Kalau kita nak katakan dia ke bawah. Ini pula satu lagi rupa dia. 2, 3. 1, 2 dan 3. Kalau kita nak katakan ini nak ke bawah. Apa maksud dia? Maksudnya anda buka mana-mana instrumen. Kita ambil lah pelik-pelik nama dia. Kita ambil lah nama apa-apa lah. S9. Boleh. Siapa kata tak boleh? Tekan je. 1 euro US dollar buy. Akaun 2 GBP US dollar sell. Tapi anda sedang buy and sell US dollar pada masa yang sama. S9. Tengok Kalau kita nak cerita correlation. Saya nak buat. Saya faham benda tu. Sebab saya pernah buat dia tahun 2010. 2009. Koko. Okey, Koko. Saya cerita pasal kita hedging. Tu teknik hedging. Saya faham sangat benda tu. Okey. Yang lazimnya kenapa ambil dengan GBP US dollar? GBP US dollar dengan euro tak berapa cantik. Ni GBP US dollar. Tu masalahnya dengan apa? Dengan bila kita ambil korelasi satu-satu.
Cantik. Tapi ada masanya dia tak ikut sama. Ada masanya. Contohnya kawasan sini. Okey, tapi hala tuju dia tetap sama. Sini pun ada hala tuju dia tetap sama. Okey. Masalah dengan correlation ya. Kalau nak ambil apa yang lagi cantik dengan euro? Siapa tahu? Apa yang lagi cantik dengan euro? Bukan U-Chef. Ini lagi cantik berbanding dengan euro. Ini lagi cantik berbanding dengan euro. Of course dia tak satu-satu. Daripada sudut korelasi ya. Ini lagi cantik. Ini lagi cantik. Nampak? Kalau kita ambil kepada GBP tadi, kita boleh katakan arah dia sama, tapi ada masanya. Tengok, sini downtrend, sini sideway. FGM. Saya nampak analisa FGM tadi. Okey, apa yang orang cuba buat? Ini masalah dengan benda ni ya. Hedging. Apa dia buat? Satu account dia buy. Satu account dia sell. Betul? Kaedah ini sesuai apabila pergerakan pasaran sideway. Pergerakan pasaran sideway kau buat duit. Cerita dia dua-dua ni kena sideway. Dan apa yang anda buat adalah anda akan cuba untuk martingale. Betul tak AC Milan? Makin besar dia float, makin besar position. Sini kita sell. Sini kita buy. Betul tak AC Milan? Dia cuba untuk counter benda ni dengan cover melalui lot sizing. Betul tak AC Milan? Dia cuba untuk martingale. Dia makin besar, dia masuk sini mungkin masuk 1, masuk 2, lepas tu 4, ni 16, 32, 64. Familiar kat nombor-nombor tu? Anda kalau anda tanya saya dah buat dia dulu lagi dah buat. 2010 saya dah buat benda ni. Excel dia, ada orang minta saya tak nak kongsi. Sebab saya tahu dia tak jadi. Long term dia tak jadi. The moment market trending, hancur. Masa market sideway, masuk saja. The thing is, anda kena cari dua instrumen yang betul-betul trending. Yang betul-betul trending. Korelasi dia tinggi. Nasihat saya, jangan. Ada yang lebih bijak lagi. Ini dia buat dekat broker 1. Sini buat dekat broker 2. Dua-dua dia masuk EU. 1 buy, 1 sell. Kalau tick chart, dua broker tu adalah sama, maybe dia betul. Dan ini yang ada yang case kat prop trading kan. Macam-macam. Setengah lebur, setengah je. Lepas tu, broker akan dapat detect benda ni. Seriously. Tolong jangan buat. Biarpun anda guna dua broker berbeza. Kecuali itu broker dalam Malaysia je lah. Okay. Long term, the moment market trending, hancur ekonomi.
Tapi the moment market sideways, kita kaya. Betul? Saya dah buat benda tu 2010. 2010. Macam-macam cara dia. Position sizing model untuk benda tu. Melingkup. Okay, long term dia tak dapat. Tapi shorter term, maybe masa market sideways, maybe. Yeah. Kaedah dia kena ada cut off. Okay, now. Kenapa saya buka chart tadi? Okay, FGM. FGM. Koko dengan FGM. Kita tengok Koko dulu. Koko dekat mana nak tengok? Koko dekat ICE. Okay. Ingat tak pasal 53 tadi? Sama ada pasaran dia buat 5, 3 ataupun 3. Antara dua. Market dua ni je. According to Elliott Wave. Elliott Wave 5-3 ataupun 3-3. Ataupun kalau downtrend 5-3 ataupun 3-3. Apa maksud dia? Market benda ni je. Kalau kita tengok chart ini, mana satu yang mungkin dia? Maksudnya kesemua ni, kesemua benda ni, kesemua ni dari sini sampai ke sini, kita nak lukis ataupun kita nak lukis lain. 5-3 ataupun 3-3. Faham tak? Kita ambil logik dia. Ini adalah komoditi. Komoditi tak berasal dari atas price dia. Benda tu daripada tak ada harga kepada ada harga. Faham tak? Jadi kita kena lukis ini dari kosong di bawah. Dia bermula dari kosong. Itu je tulisan tu. Okey. Dan ini adalah satu satu pembetulan ke bawah, lepas tu ke atas balik. Kalau kita ambil cerita bahawa ini merupakan, kalau komoditi, komoditi kita akan ambil pergerakan 3. Tak sesuai. Kalau tanya saya AC Milan, grid, martingale, anti martingale, tak sesuai. Saya dah buat benda tu bertahun-tahun dahulu. Semasa market sideways, dia champion. Okey, semasa market trending, dia habis. Sebab itu kalau tanya saya, single entry, masuk, trade, tidur malam. Simple. Tapi kalau anda dah ada satu sistem dia dan anda nampak dia kena kepada anda, saya tak katakan dia mustahil nak dibuat. Tapi untuk saya dah pernah pakai, dah pernah buat, jangan. Itu je saya cakap. Trade macam biasa. Faham tak? Trade macam biasa. Trade, buy, sell, ada ni, ada entry, ada exit. Kalau nak buat position sizing,
Jangan gunakan kaedah grid dan fix. Tu kaedah grid dan fix. Saya dah buat. Kalau ada cara tu, dan ni saya ada dia, saya tak payah mengajar. Nah, ambil, habis. Faham? Kalau ada lah yang memang boleh dipakai, kita tak payah ada kelas. Faham? Simple je. Kalau anda nak buat, anda boleh pergi kepada ChatGPT dan anda boleh suruh dia tulis skrip untuk benda tu. Tak payah beli daripada orang pun. Suruh dia buat skrip untuk anda. Boleh. Sekarang ni senang. Okey. Dalam contoh ini, kita akan ambil pendapat bahawa yang 3 naik ni merupakan 3 naik ni. Itu yang kita nampak sekarang. Faham tak? Kita nampak kat daripada bawah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita jadikan ini W ataupun Y. Ini W, sini X, sini Y, menghabiskan W yang besar. Ini kita nampak penurunan 3. 1, 2, 3. Ini X yang besar. Maksudnya kita dah ada ini. Now, kita menunggu kepada pergerakan ini pula. 3 lagi ke atas. 1, 2 dan 3 lagi ke atas. Ia semudah itu. Boleh tak, Sunbi? Nampak cara lukis dia? Itu je. Jadi sini adalah W, sini X. Faham kan? Daripada sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. So kita kena letakkan Y. Kalau dia 5, dan kita letakkan A atau C. Lima, 3, 3, 3. Ini Koko. FGM. Okey. Untuk saham, beza dia adalah kita akan lukis yang ini ya, kan? Kita akan lukis sebagai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Memang kena kira sampai 7 ke bang? Kira lekuk je wala. Ni. Kira tu je. Anda kan nampak? Ni, 7. Jangan peduli dengan ni. Fahamkan yang ini dulu Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7. Tak apa, tu nanti anda ikut. Jangan ikut sekali ya. Ikut saya try 2-3 bulan. Orang sekolah pun bertahun-tahun kan. Ini 7. Okey, now balik. Ada Ustaz dia bank Ingat dia kerja ni. Yang mana? Yang FGM ni. Apa nama dia ni? FGM. Kenapa hari ni ramai orang tanya FGM kat saya? Korang discuss apa Pian? Okey. Now, kita akan jadikan dia sebagai untuk saham 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 dan 3. Now, the thing is, low di sini, ini ada lain tak? FD. Ini ya Pian. Ada tak lagi yang lagi ni tak ada. Ni tak ada. Tak complete lah cat dia. Tapi rasanya dia dari sini lah kot. Oh, okey.
Okey. So, kalau kita jumpa benda macam ni, anda cuba untuk jadikan 5 dan 3 di sini. Ataupun 3 di sini. Mana satu yang nampak lagi jelas? 3 di sini ataupun 3 di sini. Itu langkah pertama. Anda buat dia punya rangka dulu. Mana yang nampak lebih sebagai 3 antara 2 ni? Yang pertama yang sebelah kiri ataupun sebelah kanan? Yang sebelah kiri ni kan lagi jelas sebagai 3 kan. 1, 2, 3. Jadi anda akan ambil 1, 2. Ni working on chart yang tak complete. 3, 4, 5. Jadi anda ada 1, 2, 3, 4, 5, 1. Sebab saham anda akan tandakan sebagai 1. Boleh Pian? Ini 2. Dan kalau anda katakan ini dah kepada market dynamic, so itu dia tak dapat cuma yes, faham. Tapi structure nombor 1 Pian. Ini akan diturunkan fraktal dia kepada fraktal yang lebih kecil. Ini 2. Sebab anda dah katakan bahawa indeks-indeks semua nak ke atas kan. Sebab itu dia tak dapat cuma kepada 1. Dah nampak dah? Terus nampak. Orang lain belum nampak kan. Boleh? Itu je 5-3 habis. Itu saja. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Walau ikut hari-hari walau dia benda ni je. 5-3, 3-3. Anda nak jumpa benda ni dulu. Kalau kita melukis saham akan dilukis ataupun indeks equity akan dilukis macam ni. Dia faham, tiba-tiba orang lain tak ada faham. Dia tengah tengok chart tu resmi. Kalau anda melukis komoditi, anda akan lukis cara ni. Ini komoditi. Ini adalah saham dan indeks. Ada bang lambat sikit sebab jam. Tempat tu kalau tak jam waktu ni pelik. Saham dan indeks equity Anda akan lukis macam ni. Kalau mata wang, mata wang je yang belah sini. Sama ada yang ini ataupun yang ini. Itu currency. Sama ada 3 dari bawah ataupun 3 dari atas. Dia tak boleh 1, 2, 3, 4, 5. Silap-silap kosong jadi. Tuhan. Berapa tukaran MYR US dollar? Kosong. Tak ada nilai. Habis. Dia akan dilukis. Ini maksudnya dia adalah pergerakan yang lebih sideways. Minggu depan kita akan cerita pasal fundamental dia. Tapi rasanya ramai dah tahu kenapa kan. Faktor inflasi, faktor growth. Nantilah minggu depan nak cerita benda tu. Hari ni saya nak anda faham 5 dan 3 dulu. Wala, boleh faham 5, 3. Indikator lain besok dan minggu depan. Hari ni fahamkan structure dulu. Jadi yang besar dia, the big ni Jim, orang kucing. Orang kucing. Teknik dia simple lah. Pergi cari Ustaz Jebeng. Ustaz Jebeng dah power. Simple je sebenarnya. Masalahnya mun nak masuk setiap tempat. Nak susah. Faham 5 dengan 3. Asal faham yang tu Jim, okey. Now, anda dah dapat structure dia kan. Macam contohnya apa ni tadi? First Trust Germany Alpha Dex. Okey. Patutlah Pian tanya. Okey. Jadi ini anda dah dapat satu kumpulan.
satu kumpulan harga. Sekarang ni, ini dah ada 53. Ini dah ada 53 tadi. Dah habis cerita. Ni satu kumpulan. 53. Dah habis. Sekarang ni kita ada kumpulan baru. 53. Kalau kita katakan ini dah bermula. Kenapa kita nak lukis ke atas? Sebab indeks-indeks lain ke atas. Ya? Saham-saham lain kita dah mula melukis ke atas. Kalau kita katakan ini nak ke atas, kita cuma risau yang sebelah sini je. Yang ini je. Dari sini. Tak perlu tengok yang di belakang lah. Tak perlu tengok yang belakang. Anda pergi start lah, pergi time frame kecil. Anda cuma tengok di sini je. Dari low ini. Dari sini. So, anda katakan ini dah habis kan? Anda tengok dari low ini je. Dari sini je. Tak payah tengok lain dah. Jadi ini adalah tempat bermulanya anda kira. Faham? Tak perlu buat Elliott wave. Saya cuba untuk nak bawa anda semua jangan buat Elliott wave. Elliott wave tu untuk mapping. Yang kita trade bukan Elliott wave. Kita tak trade Elliott wave. Mengarut Elliott wave tu. Boleh lukis apa-apa pun. Oh, ada dia punya anak gajah dia kat situ. Okay. Now, kita punya cerita dari sini je. Yang di belakang ni dah habis dah. Sukati dia dah buat apa. Now, kita nak tengok. Instrumen pian pilih ni benda yang tak banyak liquidity. Kalau chart jadi macam ni, anda kena tukar dia kepada line chart. Okay, daripada low ini je. Daripada low ni. Dia boleh buat kat mana-mana pun. Now, waktu ni lah kita masukkan indikator. Yang pertama adalah RSI. Yang kedua stokastik. Letakkan ke atas. Ini RSI. Saya guna cara ni lah. Senang sikit. Okey. Daripada sini, tak nampak. Ini mungkin cuma satu kumpulan. Daripada low ini ini cuma satu kumpulan. Mungkin daripada low yang ini. Ataupun kita dah ada lekuk dua. Dah break. Boleh jadi? Kalau kita tengok di sini. Sini nampak ada reset kan? 1, 2. Mungkin berpandukan ini. Macam mana kita nak confirmkan dia? Ataupun sini 1, 2. Di situlah anda pergi time frame kecil. Berapa nak sell atau buy? 1 atau 2? Apa tu estimalan? Saya check satu pair je. Satu pair ataupun satu instrumen. Masuk satu je. Yang masuk banyak-banyak buat apa? Saya masih tak faham. Kalau nak cerita layer, saya dah buat. Soalan saya, kenapa tak masuk satu ke? Anda buat position sizing model macam mana? Faham tak S9? Trading ni bukan kepada teknik. Trading ni kepada pengurusan risiko. Soalan saya, kalau anda nak masuk 10 layer, kenapa tak masuk satu ke? Itu je. Yang saya faham, bila kita layer, saya dah buat. Tak tidur malam. Dia kalau jadi, okey. Kalau tak jadi, tak tidur malam. Itu je. Soalan saya, kenapa tak masuk satu je? So, kita nak close satu. Saya dah buat. Nasihat saya simple. Untuk saya tak pakai dia. Masuk satu, guna limit order, habis cerita. Simple. Tidur malam sedap. Kita tak payah nak menghadap satu malam. Wave 1 atau wave 2? Tak semestinya wave 1, wave 2. S9. Ni.
Mana saya punya pen ni? Okey. Trade bila berlaku benda ni. Kan ada dalam nota tu sebenarnya. Jadi bergantung kepada jenis dia. Kalau ini adalah 5 dan 3. Kalau breakout ini masih lagi merupakan breakout dan kumpul pergi kepada yang kecil dia. Kepada yang kecil dia kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ni boleh lengkap kan? 5, 3, 5 menghabiskan 3. Betul tak Pian? Betul tak AC Milan? Tapi kalau kita jangka di sebelah sini adalah korektif, contohnya yang besar 1, 2, 3. Ni saya tunjukkan contoh di sini ya. Sini kita jangkakan motif. Dia berselang-selang motif korektif ataupun korektif. Bukannya masuk wave 1 atau wave 2, bukan. Kalau Elliott wave sahaja, wave 2. Saya tak pakai Elliott wave tu, cuma mapping. Yang saya ceritakan ni adalah sequence, adalah structure. Dan kita mapkan structure tu guna Elliott wave. Elliott wave tu boleh buat apa-apa pun. Contoh macam sekarang ni, 1, 2, 1, 2. Macam mana kita nak confirmkan dia? Jadi jawapan dia adalah kepada structure. Macam kat sini tadi, kita katakan ini motif. Ini korektif. Dah habis. Ini adalah saham. Jadi kita tandakan 1, 2, 1 kecil, 2 kecil. Maksudnya kumpulan yang lebih kecil. Time frame lebih kecil. Now, cerita kita yang belah sini. Kalau sini kita jangkakan motif ataupun sebagai trend, sini kita jangkakan trend. Soalan dia, dalam ni dah ada trend tak? Tu soalan dia. Kalau dah ada trend, boleh tak? Kat mana aku nak masuk? Tu yang kita turun time frame ni. Boleh? Now, kita pergi kepada kat mana kita ni? Okey, kepada yang ni. Sebab kita nampak dekat stokastik dia, saya buanglah ini. Dekat stokastik dia, sini nampak macam satu lekuk. Sini break. Jadi daripada bawah ni, chart ni tak cantik sebab dia tak, tapi boleh buat pun, tak kisah lain chart ke apa. Sini boleh buat 1, 2. Ingat 5, 3 tadi ya. Sekarang ni soalan dia, adakah semua ni satu kampung? Maksudnya kalau dia naik, ini masih lagi merupakan 3. Ataupun kita dah ada 3, 4, 5, dia nak habis 1, 2, 3. Tu soalan dia. Untuk nak buat benda ni, anda tak dapat cuma lihat FGM. Faham? Kalau anda tahu ini adalah satu saham, anda akan ambil dia berdasarkan kepada korelasi dia kepada indeks. Kalau anda katakan indeks dah buat 1, 2, 1, 2, ini kita akan bahagikan 1, 2, 1, 2 dan ini tengah buat 3. 4, 5 menghabiskan 3. Faham tak? Dalam yang 1, 2, 3, 4, 5, dalam ni pun dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Boleh? Jadi kalau kita katakan bahawa dekat indeks, tu tadi kat Germany
dah berlaku benda ni, di mana kita ada 1, 2, 1, 2, dan yang ini kita akan bahagikan dia kepada 1, 2, 1, 2. Faham tak, Pian? Dan kita dalam some sort of lekuk 3. Tu mapping dia. 1, 2, 1, 2, dan kita some sort of lekuk 3. Tunggu 4, 5, menghabiskan 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3 yang besar dia. Nak buy dia kat mana? 4, 5, bila dia betulkan ni. Tu maksudnya membeli dia. Kalau dekat time frame daily lah. Time frame kecil, of course, kita boleh tunggu kepada time frame yang kecil. Yes. Sekali tengah satu structure. Tak dapat. Ataupun anda pergi time frame kecil. Chart yang ini tak dapat. Sebab anda pergi kecil dia berlubang-lubang. Tak dapat nak tengok pun. Tapi cara dia pergi kepada line chart dia. Sama macam minyak dengan gold. Sama. Exactly. Okay. Hari ni saya nak accomplish itu dulu. Iaitu 5-3 dan 3-3. Everything falls back kepada yang itu. Apa yang anda buat sekarang ni, tolong print out nota di sini. Yang 5-3, saya tak nak cover yang 5-3 ni dah. Boring dah saya nak cerita pasal motif lah, leading diagonal lah, ending diagonal lah, Fibonacci lah. Sebab saya dah buat video dia. Boleh wala, AC9? Pergi dekat TikTok saya, ataupun pergi dekat YouTube XM. Saya dah terangkan kaitan Fibonacci setiap level-level ni. Faham 5-3, 3-3. Faham benda tu je. Ustaz Jebeng pun wala. Mula-mula dulu, Ustaz Jebeng dengar benda tu, jam. Kinetok, open table. Boleh Ustaz? Boleh. Ya? Pergi dekat TikTok saya ataupun dekat XM punya YouTube. Okey? Anda dengar apa yang saya sebut. Kalau kita sebut perkataan motif, dan even kepada semua ni, saya dah ceritakan. Spelling mistake pun saya dah atur dah. Mana dia pergi? Okey. Benda yang membawa kepada trend. Impulsif. Okey, 5 dan 3. Ini trend lah. Structure yang trending, ya. Jadi apa dia? Kalau kita katakan dia adalah impulse biasa 5-3. Lepas tu dia ada diagonal. Diagonal dia macam ni sikit. Ataupun motif. Motif lekuk 3 dia 1618. Sekurang-kurangnya. Lekuk 4 tak boleh 50%. Lekuk 5 kena ada divergence. 5 minit, okey. Kita habis awal sikit. Lagi-lagi faham. Cerita dia paling senang nak belajar. Cat-cat saya, anda lukis balik. Saya buat, mana ada, saya bagi tahu betul, kat mana dalam dunia ni anda belajar Elliott Wave secara percuma. Orang bagi dan update cat tu hari-hari. Bagi tahu dekat saya, kat mana anda boleh belajar benda ni percuma dalam dunia. Kalau tak dalam dunia, anda pergi bulan. Tak ada. Mana ada. Dan cat ni semua anda boleh jadikan rujukan. Tak ada. Dalam dunia tak ada orang buat benda tu. Kalau ada, berbayar.
Tak ada. Seriously, anda takkan dapat mana-mana. Kalau ada berapa ribu nak cat. Tu orang tanya saya, buatlah kelas. Buat berbayar supaya orang serius belajar. Saya tanya anda balik, saya nak charge berapa? Rosli, saya tanya anda balik, saya nak charge berapa? 1,000 sebulan. Bukan 1,000 sekali bayar, 1,000 sebulan. Tak cukup. Seorang. Mana dalam dunia orang ajar macam tu? Mana ada? Tak wujud. Tak ada. Dia siap update cat hari-hari. Kalau ada seminggu tu ada. Itu pun 2 cat. Tu saya tahu. Percuma. Mur. Tu lain cerita. Sebab tu saya setuju dekat XM dulu sebab free. XM bayar saya. Berapa dia bayar tu cerita dia. Tapi tolong ambil. Mana ada? Tak ada dalam dunia. Saya berani claim dalam dunia. Tak ada. Tak ada. Anda boleh refer cat ni hari-hari. Kita buat sesi harian. Mana ada? Kalau ada berapa ribu nak bayar. Tak ada. Tak wujud. Tak wujud. Benda tu tak ada. Wala, tolong ambil. Seriously. Saya bukan nak puji saya. Saya bagi tahu dia punya facts. Tak ada. Memang tak ada. Golden Sack pun pakai. Semua pakai. Dalam ni edit. Saya tak kata Edit Wave ni bagus. Edit Wave tak bagus. Edit Wave adalah satu yang paling mengarut. Sebab ini saya boleh lukis ke bawah. Saya boleh je lukis ni ke bawah. Ni naik, kita boleh lukis ke bawah. Ni Rosli. Ke bawah. Boleh? Ke bawah lagi. Sama-sama. Boleh lukis ke bawah? Siapa kata tak boleh lukis ke bawah? Boleh? Kenapa kita tak lukis ke bawah? Sebab sequence. Sebab kaitan. Kita melukis market dynamic berdasarkan korelasi, structure dan momentum instrumen dalam pasaran. Tolong ambil benda ni. Jangan dengar sekali je wala. Aku tak faham, give up. Jangan. Cat-cat ni saya dah post, tahu tak tahu kat mana, tanya dengan Ustaz Jebeng. Cakap Sarawak dah aku ni. Lepas tu, apa yang anda buat lah, anda lukis balik cat saya. Mulakan dari mana? Daripada weekly. Kalau cat gold ni, monthly pun ada. Sebab saya tahu ada orang melabur kan. Tak ada orang nak tunjuk cat ni. Kalau dia jual cat, dia tak ada tunjuk cat besar ni. Dia akan tunjuk cat daily. Lepas tu dia sorok hujung dia. Hujung ni apa kan? Dia tunjuk macam ni. Sampai Y biru je. Yes. Okay. Lukis balik cat ni. Lepas tu turun daripada weekly, daily, H4. Lepas tu anda cuma masukkan kecil-kecil ni. Inti dia, yes. Market dynamic. Boleh? Okay. Hari ni, Sagar Pare pula baca mail punya message. Hari ni, fahamkan 5-3. Maksudnya dunia ni, dalam dunia ni, anda ambil mana-mana cat. Cat apa? Cat pisang. Ada ke pisang? Pubang adalah. Pubang. Apa benda pubang ni? Puyang. Anda ambil mana-mana cat. Ni cat apa ni? Anda katakan, okey, ni puyang refractor. Saya pun tak tahu benda ni apa. Katalah anda katakan ini saham. Mungkin saya pun tak tahu tu apa. Anda lukis dia dari bawah. Katakan saham. 1, 2, 3, 4, 5. Ni 1. Ini anda katakan correction. 2 dan 3. Okey. Ni 3. Okey. Tu 2. 5, 3. Lepas tu anda nak lukis ke atas. Kita jangkakan 5 lagi kat sini. Anda buat macam ni. Itu je. Buat benda tu. Boleh? Ni apa benda tadi? Puyang. Saya dulu ada seorang shipping agent nama dia Puyang.
Tekan tak cari pisang keluar puyang. Boleh? Dunia 5333 price dia. Kenapa? Sifat dan psikologi pasaran. Faham kan benda tu Boleh? 53. Hari ni faham 5333. Kau belajar apa ni? 5333. Aku pun tak tahu lagi apa benda tu. Nanti aku dapat detail dia. Okey, jadi itu saja hari ni. 2 jam dapat 5333. Cukup lah kan? Tian duduk faham. Tanya saya sini faham. Masa tu tengok cas sendiri tak faham. Mana tu? Okey, baca detail-detail ni tolong ambil daripada Discord. Ambil dari sana. Tengok video-video saya sampai esok kita masuk detail lagi mengenai 53 esok Jadi itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi esok. Terima kasih semua. Ni tadi AC9 teknik dia ada dalam ni. Okey, labur dalam satu sistem, tagakan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.